Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Jiji Ahmad. Kita mulakan dengan berita ini. Mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 dipinda ke tarikh 13 September hingga 12 Oktober. Ia bakal diadakan selama 17 hari berbanding 15 hari yang dijadualkan sebelum ini pada 6 September hingga 30 September ini. Dan menjelang persidangannya, kita nak lihat apa mungkin kita boleh jangkakan terutama isu yang akan diangkat nanti di Parlimen. Terus bersama kami hari ini di talian Google Meet adalah Koordinator Penyelidikan Research for Social Advancement REFSA, Encik Fakrul Razi Rashid. Selamat pagi Encik Fakrul Razi. Selamat pagi. Ya, kita bercakap mengenai menjelang persidangan Parlimen ini. Polemik sama ada perlu atau tidak undi percaya atau tidak percaya kepada Perdana Menteri masih berlarutan. Kalau kita lihat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar ada berkata Perdana Menteri dimaklumkan yang di-Pertuan Agong bahawa undi itu sudah tidak perlu. Namun bagi pemerhati seperti Encik Fakrul Razi, adakah perlu proses sedemikian bagi mengabsahkan kedudukan Perdana Menteri ini? Ya, tentu sekali. Saya rasa undi percaya ini perlu dibuat kerana kita kena faham fungsi utama Parlimen. Fungsi utama Parlimen itu adalah membentuk kerajaan dan memastikan Perdana Menteri itu mendapat kepercayaan daripada ahli Parlimen untuk meneruskan pentadbiran. Jadi ini adalah satu amalan ataupun convention biasa di dalam Parlimen dan pernah dilakukan oleh Tun Hussein Onn dan Tun Abdullah Ahmad Badawi ketika mengambil alih sebagai Perdana Menteri. Jadi undi kepercayaan ini bukan untuk menentukan keabsahan saja kerana semua ahli parti politik sebenarnya telah menerima keputusan yang telah dibuat oleh Yang Pertuan Agong. Cuma kerajaan hari ini perlu memastikan mereka mempunyai sokongan dan kepercayaan khususnya daripada ahli parlimen merentasi parti untuk memastikan mereka dapat melaksanakan agenda ataupun dasar dalam tempoh 2 tahun berbaki ini. Dan dalam masa yang sama, peralihan kerajaan sudah semestinya menyaksikan peralihan beberapa jawatan tertentu. Umum mengetahui akan ada timbalan speaker baru dan nama yang dicalonkan kerajaan sendiri ialah Ahli Parlimen Pontian, Datuk Seri Ahmad Maslan. Apakah signifikannya jawatan ini menjadi milik parti politik tertentu? Kalau kita tengok dalam konteks ini adalah UMNO, pandangan saudara sendiri. Saya rasa ada dalam beberapa pihak yang melihat bahawasanya jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat itu kalau dikira dalam konteks hari ini dengan semangat Bupati saya itu perlu diberikan kepada pembangkang. Dan apa yang berlaku pada hari ini adalah kita dapat melihat bahawasanya masih ada dominasi dan kawalan parti-parti kerajaan itu untuk melihat kepentingan-kepentingan politik di pihak mereka sendiri dan kerjasama dua partisan bagi saya sebenarnya belum dimulakan lagi oleh pihak kerajaan. Dan pelantikan timbalan speaker ni tentunya akan memberi kelebihan kepada parti pemerintah yang mempunyai kedudukan ataupun kursi yang lebih banyak daripada pembangkang. Tetapi impaknya untuk membawa perubahan ataupun membawa keseimbangan di dalam parlimen ataupun persidangan itu sendiri mungkin akan ada beberapa letusan-letusan ataupun apa orang kata ketidakstabilan politik yang berlaku di dalam parlimen nanti. Cuma saya mengharapkan adanya sedikit kematangan daripada pihak kerajaan untuk bekerjasama ataupun bersikap terbuka dengan pihak ahli parlimen atau khususnya kepada pembangkang untuk membincangkan dasar-dasar dan memastikan perjalanan parlimen itu bergerak dengan lancar. Saudara, ahli Dewan Negara Liu Chin Tong sebelum ini menyebut reformasi parlimen perlu diadakan. Antara yang beliau tegaskan ialah Akta Perkhidmatan Parlimen. Pandangan anda mengenai kepentingan akta ini? Apakah ciri transformasi parlimen dapat kita lihat berlaku dalam persidangan kali ini? Saya rasa perubahan parlimen itu akan berlaku pada dalam lingkungan tahun ini ataupun pada sidang parlimen akan datang. Cumanya ia perlu diteliti dengan lebih baik dan sempurna dan apa yang pentingnya perubahan institusi parlimen ataupun penambahbaikan badan perundangan ini adalah untuk memastikan kesejahteraan rakyat itu terbela. Proses untuk membuat undang-undang itu perlu lebih terbuka supaya segala apa yang telah dibincangkan oleh kedua belah pihak mendapat reaksi positif daripada rakyat. Dan kalau kita tidak membetulkan ataupun tidak menambah baik institusi parlimen ini, maka ada beberapa aspek yang akan mendapat impak negatif khususnya dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Kalau kita lihat pada hari ini
memang isu ekonomi dan pendidikan kesihatan ini menjadi keutamaan, tetapi setiap tahun, setiap kali parlimen, ketiga-tiga isu ni masih lagi dibahas dan dibincangkan dan menjadi topik utama rakyat untuk melihat apakah solusi dan dasar yang akan dilakukan oleh kerajaan. Cuma saya rasa apa yang kelemahan yang terdapat pada institusi pendidikan, ekonomi dan sebagainya berlaku kerana parlimen itu sendiri tidak ditambah baik ataupun mengalami perubahan-perubahan dari segi proses dan dasar. Kerana kalau kita lihat pada pandemik COVID-19 ini, kebanyakan dasar yang dibuat oleh menteri-menteri sendiri dan pihak kerajaan ataupun pihak pentadbiran awam sebenarnya mempunyai kelemahan kerana ia tidak mendapat perbincangan ataupun refleksi antara kedua-dua belah pihak, khususnya pihak pembangkang.